Apakah masalahnya? Siapakah yang terlibat dengan masalah? Bilakah dan di mana masalah berlaku? Mengapa ia adalah satu masalah? Dan bagaimanakah masalah itu memberikan impak kepada sekolah dan pelajar? Di samping itu, kami juga menggunakan analisis SMART untuk mengenal pastikan masalah-masalah yang dihadapi. Kami juga menggunakan konsep penyataan masalah mengikut teknik SOTT. Di samping itu, kami menghadapi 5 masalah yang utama sebelum mencipta troli serbaguna ini. Masalah pertama ialah pembelajaran masa semasa murid-murid mengangkat barang-barang yang berat seperti kerusi dan meja dengan ulang-alik yang berkali-kali. Masalah ini sentiasa berlaku semasa perhimpunan sekolah atau peminjaman serta pengulangan buku teks. Inilah gambar yang menunjukkan kami sedang mengangkat meja dan kerusi. Masalah seterusnya ialah saiz tubuh pada murid yang terlalu kecil tidak mampu mengangkat barang-barang yang berat secara sendirian. Mereka memerlukan bantuan daripada pihak lain seperti guru-guru atau kaki tangan sekolah. Masalah seterusnya ialah kerosakan secara tidak sengaja sentiasa berlaku pada barang-barang yang dihantar. Hal ini demikian kerana murid-murid menggunakan cara-cara yang tidak betul untuk mengangkat barang-barang yang dihantar. Mereka akan mengheret kerusi dan menolak meja tanpa mengangkatnya. Lama-kelamaan, meja dan kerusi itu akan menjadi rosak seperti gambar yang ditunjukkan. Masalah keempat ialah sikap murid yang tidak bertanggungjawab. Kami dapati murid-murid tidak ingin melaksanakan tugasan masing-masing. Mereka lebih suka bersembang kosong dan berbual-bual bersama rakan-rakan mereka di depan dewan sekolah atau di pondok ilmu. Di samping itu, mereka juga akan mengusik orang yang lalu lalang seperti gambar yang ditunjukkan. Masalah terakhir ialah pihak sekolah mengadakan banyak aktiviti di sekolah. Oleh itu, pihak sekolah telah mengeluarkan banyak wang atas pembelian kerusi dan meja. Walau bagaimanapun, kerusi dan meja itu masih rosak selepas ditarik dan diheret oleh murid-murid. Inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh kumpulan kami. Sekarang saya serahkan masa kepada rakan seperjuangan saya, Adik Samri. Terima kasih kepada Oscar yang telah menjelaskan tentang analisis. Sekarang, saya mahu menjelaskan tentang kenapa kami memilih projek ini, langkah-langkah dan tinjauan. Tujuan kami memilih projek ini adalah untuk mengurangkan beban murid, memupuk sikap berdikari, menyahut saranan kita semula, mengurangkan kes kecederaan, mengurangkan kos baik pulih atau pembelian kerusi meja di bilik darjah. Antara langkah-langkah penghasilan troli serbaguna yang kami lakukan adalah: langkah pertama, kami mengadakan sesi perbincangan, menjana idea dan melakar gambar. Langkah kedua, kami mencari dan mengumpulkan bahan-bahan buangan di kawasan sekolah. Langkah ketiga, kami membuat ukuran saiz dan panjang bahan-bahan. Langkah empat, menggergaji bahan. Langkah lima, proses welding dijalankan di bawah bantuan pekerja sekolah. Langkah enam, proses semburan cat pada troli serbaguna. Langkah tujuh, menyediakan laporan. Inilah hasil kerja kami.
Troli serbaguna yang dibina oleh kami adalah berdasarkan prinsip sistem TWAS. TWAS terdiri daripada 3 bahagian, yaitu fulcrum, beban, dan daya. Kami mendapat idea ini apabila kami melihat ayah kami menukar tayar dengan menggunakan jack mechanical untuk meninggikan kereta. Di kilang pula, forklift digunakan untuk mengangkat barangan yang berat. Roda dari kereta sorong dapat memudahkan kita untuk menolak troli tersebut. Jack mechanical ini berfungsi untuk mengangkat muatan berat seperti meja, kerusi, buku dan benda lain yang tidak terangkat secara manual. Troli serbaguna yang dicipta oleh ahli kumpulan kami adalah berdasarkan penggunaan jack mechanical dan reka bentuk forklift. Sekarang saya menyerahkan masa yang selebihnya kepada Joanne. Terima kasih Abang Samu. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh kami semasa membuat projek inovasi ini. Masalah yang pertama ialah troli serbaguna yang dicipta kurang stabil semasa mengangkat kerusi. Selepas diubah sesuai dari segi reka bentuk pada bahagian depan troli, masalah ketidakstabilan telah diselesaikan. Masalah kedua ialah ketinggian troli serbaguna adalah terhad dan gagal mengangkat meja. Kami telah mengubah bahagian penyokong jack mechanical untuk menambahkan ketinggiannya supaya meja dapat diangkat dengan mudah. Masalah yang ketiga ialah pipe besi yang dipasang untuk menyimpan rak pemutar adalah tidak cukup besar ruangnya. Masalah dapat diatasi dengan memasang satu lagi pipe yang berasingan supaya rak pemutar dapat disimpan serta dicapai dengan mudah. Masalah yang keempat ialah beban yang diangkat itu akan bergoyang-goyang dan kurang stabil. Kami telah memasang 2 pipe pada troli serbaguna untuk menahan dan mengukurkan bahagian bersandar tapak beban seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Masalah yang kelima ialah barangan yang terlalu banyak dan berat akan bergoyang. Oleh itu, kami memakai tali panggi yang elastik untuk menahan beban yang diangkat supaya ia lebih stabil dan kukuh. Terdapat 2 limitasi untuk projek inovasi ini. Pertama, ia hanya dapat mengangkat maksimum 10 buah kerusi. Kedua, ia tidak dapat naik dan turun tangga. Sebagai konklusi, troli serbaguna ini dapat meringankan beban murid. Kreativiti dan inovasi murid dapat meningkat. Ia juga dapat menggalakkan kemejadian pelajar. Amalan kita semula dapat dimurnikan. Akhir sekali, ia dapat memupuk nilai-nilai murni murid. Sekarang, marilah kita bersama-sama menonton video klip yang disediakan oleh ahli kumpulan kami.
Inilah hasil daripada kumpulan inovasi kami. Sekian terima kasih.